Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia, Berita Wilayah, Sabtu 17 September 2022 membawakan laporan terkini seluruh negara. Berikut paparan utama petang ini. Sambutan Hari Malaysia 2022 meriah dan gilang gemilang. Majlis Penasihat Perfilman dan Industri Muzik Malaysia ditubuhkan. Lintas langsung dari Sarawak, Sabah dan Kuala Lumpur mengisi paparan petang ini. Saya Sahih Samsudin, terus setia sejam bersama Berita Wilayah. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyifatkan sambutan Hari Malaysia 2022. Peringkat kebangsaan sangat bermakna kerana berlangsung meriah dan penuh gilang gemilang. Ini sekaligus menjadi manifestasi kebangkitan Malaysia setelah bergelut dengan pelbagai cabaran pada tahun-tahun sebelumnya. Jelas Perdana Menteri, sambutan di lokasi bersejarah iaitu dataran Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan Bandar Hilir Melaka mengimbau semula detik-detik laungan kemerdekaan oleh Tengku Abdul Rahman. Beliau terharu dengan kehadiran luar biasa keluarga Malaysia yang terdiri daripada pelbagai lapisan bangsa, agama, budaya dan usia. Ini bukti keluarga Malaysia menjiwai semangat patriotik yang sangat tinggi. Menerusi catatan di Facebooknya, Datuk Seri Ismail Sabri turut memaklumkan sesungguhnya sejarah perjalanan bumi bertuah ini penuh dengan lembaran berwarna-warni. Sebagai tanah yang pernah dijajah, hari ini Malaysia berdiri utuh sebagai sebuah negara yang aman, makmur, merdeka dan berdaulat di bawah naungan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai payung perpaduan. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berharap Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia pada tahun hadapan dan seterusnya tidak hanya disambut di peringkat kebangsaan serta negeri sahaja. Malah sambutan kedua-dua hari bersejarah itu di peringkat komuniti perlu diadakan lebih banyak. Jelas beliau, usaha itu penting bagi merakyatkan sentimen dan kesedaran mengenai kemerdekaan serta pembentukan Malaysia. Tan Sri Anwar ditemui pemberita selepas merasmikan sambutan Hari Malaysia peringkat Dun Air Limau di Kompleks Jawatankuasa Pembangunan dan Penyelarasan Dun Melaka. Pada majlis berkenaan, Tan Sri Anwar mengumumkan penubuhan Majlis Penasihat Perfilman dan Industri Muzik Malaysia. Tujuannya menggubal dasar-dasar lebih proaktif bagi membantu penggiat industri berkenaan. Tan Sri Anwar berkata penubuhan Majlis Penasihat itu mengambil kira perkembangan industri berkenaan yang mengalami lonjakan baharu pasca pandemik COVID-19. Beliau mengambil contoh filem Mat Kilau yang meraih kutipan jualan tiket hampir 100 juta ringgit. Sekaligus membuktikan industri berkenaan berpotensi besar untuk dikembangkan. Majlis Penasihat Perfilman dan Industri Muzik Malaysia dipengerusikan Timbalan Speaker Dun Melaka merangkap Adun Rim Datuk Haidirah Abu Zahar. Jadi untuk maju ke hadapan industri perfilman ini kita perlukan tenaga-tenaga pakar untuk memberi nasihat kepada kerajaan dan industri. Jadi kita telah memilih lebih kurang 7 orang atau 10 orang daripada industri perfilman dan lagi 7 ke 10 orang daripada industri muzik. Kerana industri muzik juga satu industri yang besar di setengah negara. Jadi anggota-anggota dalam majlis industri perfilman dan muzik ini membentuk satu majlis penasihat. Perkembangan banjir di Batu Pahat, Johor. Setakat 3.30 petang tadi, 213 individu terjejas masih berlindung di satu-satunya pusat pemindahan sementara PPS yang dibuka iaitu SMK Seri Gading. Jumlah itu berkurang berbanding 229 individu yang dicatat 12 tengah hari tadi.
213 individu yang terjejas terdiri daripada 56 keluarga. Antara lokasi terjejas Taman Sri Panco, Kampung Sengkuang, Kampung Baru Sri Gading, Pekan Sri Gading dan Kampung Sri Tanjung. Saudara, Kelantan antara negeri yang dijangka dilanda hujan lebat susulan peralihan monsun timur laut mulai November ini hingga Mac 2023. Ahli Parlimen Kota Baru, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata, pelbagai inisiatif telah dilaksana Kerajaan Persekutuan sebagai persediaan menghadapi banjir di negeri berkenaan. Antaranya, pembinaan empangan Nenggiri di Gua Musang yang bakal berfungsi sebagai tebatan banjir dengan keupayaan menampung jumlah air hujan yang besar. Kajian pusat macam di bawah kementerian saya sendiri, salah satu inisiatif yang kita telah buat ialah membina empangan Nenggiri yang telah dilancarkan baru-baru ini. Yang mana empangan Nenggiri ini dia ada 3 fungsi. Satunya dari segi tenaga, hidro. Yang keduanya dari segi perairan, tanaman dan juga minuman. Yang ketiganya tempatan banjir di sini. Jadi itu yang dibuat oleh kerajaan sekarang ni lah untuk mengenangani masalah banjir. Selain Kelantan, Met Malaysia turut meramalkan hujan lebat berlaku di Terengganu, Pahang dan Johor sepanjang tempoh berkenaan. Ia berisiko mengakibatkan banjir. Jika hujan berlaku serentak dengan fenomena air pasang besar dan luruan ribut, banjir berisiko menjadi lebih buruk. Bagi meningkatkan kesedaran keselamatan di laut, LDA Labuan Holdings Sdn Bhd selaku pengendali Terminal Feri Antarabangsa Labuan mengadakan latihan pertolongan kecemasan penyelamatan di air. Ia dijayakan dengan kerjasama Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Labuan. Laporan wartawan Kamarudin Abdullah. Selain memperkasa kefahaman dan kemahiran penyelamatan, ia dapat meningkatkan keyakinan pengguna perkhidmatan feri dan bot ekspres khususnya di terminal feri ini. Latihan membabitkan pegawai dan kaki tangan LDA Holdings sebagai tindakan awal kecemasan. Menurut pengarah eksekutif LDA Labuan Holdings Sdn Bhd, Muhammad Rizdun Ibrahim, keselamatan penumpang menjadi keutamaan pihaknya yang mahu menjadikan jeti terminal ini kawasan selamat dan terjamin. Kami ingin menjadikan terminal ini adalah terminal yang paling selamat di negara inilah. That's why kami perlahan-perlahan melalui fasa berfasa meningkatkan kemahiran tenaga kerja kami dalam menangani situasi-situasi kecemasan dan juga mempertingkatkan keselesaan dan juga keselamatan penumpang-penumpang yang akan menggunakan di terminal ini. Destinasi pelayaran membabitkan kira-kira 2 hingga 3,000 penumpang setiap hari. LDA ini diamanahkan oleh Perbadanan Labuan untuk menguruskan terminal feri antarabangsa Labuan, di mana destinasi-destinasi kami adalah ke Menumbuk Sabah, Lawas, Limbang, Brunei Darussalam dan juga ke Sepitang. Dan dari segi jumlah bot tu agak banyak, di mana kami selain daripada bot-bot yang berjadual ni, kami juga menguruskan untuk feri-feri ataupun pengangkutan kru-kru kapal yang berlepas daripada sini. Menurut penolong kanan penguasa bomba Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Labuan, Jason Bilin, latihan dan teknik penyelamatan ini penting sebagai bantuan awal kecemasan sekiranya situasi sebenar berlaku. Peralatan-peralatan teknik penyelamatan di air ini kita gunakan salah satunya adalah pelampung keselamatan dan juga life jacket dan juga throwback untuk mereka ini respon kepada aktiviti ataupun kepada insiden kecemasan ini dengan lebih pantas sebelum pihak bomba sampai ke lokasi kejadian. 9 anggota EMRS dan pasukan penyelamat di air terlibat memberi penerangan dan latihan mengenai teknik penyelamatan di air dan penggunaan peralatan keselamatan dengan betul dan berkesan. Amalan budaya kerja yang selamat perlu diterapkan selain sentiasa peka terhadap persekitaran khususnya di terminal ini. Kejadian lemas seringkali berlaku bukan sahaja di laut, malah di sungai dan juga di kolam. Justru, langkah-langkah untuk mengatasinya terus dipertingkatkan menerusi sesi ceramah dan latihan dan yang paling penting ialah kesiapsiagaan anggota bomba dan penyelamat. Kamarudin Abdullah, RTM.
Seterusnya, kita ke Met Malaysia bagi mengetahui perkembangan cuaca semasa bersama pegawainya Nur Syazinda Hanif. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan cuaca pada petang ini dengan memberi penumpuan kepada amaran yang sedang berkuat kuasa, iaitu amaran angin kencang dan juga laut bergelora bagi kategori pertama. Ini telah dikemas kini pada hari ini sehingga 21 September 2022 melibatkan kawasan perkapalan yang ditandakan dengan warna kuning, melibatkan kawasan Phuket, Condor, Reef North dan juga Palawan. Keadaan ini amatlah berbahaya bagi kesemua aktiviti laut, terutamanya bot-bot kecil, feri dan juga sebarang aktiviti menangkap ikan. Baik, seterusnya kita lihat pula keadaan cuaca semasa. Pada ketika ini dilihat hujan dan ribut petir sedang berlaku di hampir keseluruhan negeri di Semenanjung Malaysia, terutamanya di bahagian pedalaman Semenanjung Malaysia melibatkan kawasan di negeri Perak, negeri Pahang, negeri Johor dan juga di 1-2 tempat melibatkan kawasan di negeri Kelantan dan juga Terengganu. Keadaan hujan ini dijangka boleh berlarutan sehingga ke lewat petang nanti. Namun demikian, di negeri Terengganu dijangkakan untuk keadaan hujan ini boleh berlarutan sehingga ke awal malam nanti. Baik, seterusnya kita lihat pula keadaan cuaca di sebelah Malaysia Timur. Dilihat hujan masih lagi sedang berlaku di bahagian barat negeri Sarawak dan juga di 1-2 tempat di sekitar Limbang dan juga Kapit. Manakala bagi negeri Sabah pula hujan lebih tertumpu di bahagian Sandakan, Tawau dan juga utara negeri Sabah. Keadaan hujan ini pula dijangka boleh berlarutan sehingga ke awal malam nanti. Seterusnya kita lihat pula keadaan cuaca di sebelah malam. Met Malaysia menjangkakan untuk keadaan hujan masih lagi berpotensi untuk berlaku melibatkan kawasan di sekitar perairan Selat Melaka dan juga perairan pantai timur Semenanjung Malaysia. Manakala bagi negeri Sarawak pula keadaan hujan dijangka masih lagi boleh berlaku di bahagian pedalaman negeri Sarawak dan juga pedalaman negeri Sabah. Justru itu, orang awam dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan peka dengan amaran yang bakal dikeluarkan oleh Met Malaysia. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca daripada Met Malaysia buat masa kini. Sebelum kita berpisah, kita lihat dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Linda Hanif, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sangat optimistik negara dan kerajaan berkeupayaan mengawal situasi. Kita tidak hanya tengok pada makro, kita juga tengok pada mikro. Okay. Macam contoh budak-budak universiti, harga ayam, dia mengadu nasi ayam naik sampai RM8. Kita turun tengok. Dan kita kata kenapa mesti naik sampai RM8 ataupun RM6? Kenapa naik RM1 sepinggan? Ayam hanya naik RM1 atas 2 kilo ayam 1 ekor, potong 10 pinggan dan naik RM10. Kenapa pula perlu naik sampai RM1? Lepas tu naiklah 20 sen, naiklah 50 sen. Daripada situ kita tengok benda kecilnya. Kita buat intervensi dengan cara berunding. Cari kaedah macam mana? Okey. Yang operate kafe di universiti, kita bagi moratorium. Tak payah bayar sewa lah premis. But buatkan makanan student pada harga RM3.50. Antara tumpuan dari bumi kenyalang, sambungan internet berkelajuan tinggi di kawasan luar bandar Sarawak terus jadi keutamaan. Perinciannya bersama Buma Win. Silakan Buma. Ya, Sahih. Terima kasih.
Kerajaan negeri komited untuk memastikan masyarakat luar bandar mendapat akses kepada sambungan internet berkelajuan tinggi. Justru Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng memberitahu kerajaan negeri memperuntukkan sejumlah 13.5 juta ringgit kepada eksperimen konsep ini di Sebau serta telah menampakkan kejayaannya. Internet sangat penting. Jadi saya rasa hari ini saya dah tengok sudah ada di Sebau. Dan kalau ini berjaya, kita buat tempat lain lagi. Tentunya di Barab. Kawasan Barab kita akan buat di Sebau. Jadi Sebau ini adalah eksperimen lah. Kita coba dulu. Tapi nampak dia successful lah. Berjaya. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berkata demikian ketika melakukan lawatan tapak ke Rumah Layuh Kilometer 20 Simpang Ulu Segan Bintulu untuk menyaksikan projek rangkaian jalur lebar terbuka berkelajuan tinggi luar bandar Sebauh yang baru siap dibina oleh pihak Lembaga Multimedia Sarawak bersama Danawa Resources Sendirian Berhad. Rangkaian jalur lebar terbuka berkelajuan tinggi luar bandar Sebauh itu merupakan projek bukti prestasi POP yang mempamerkan rangkaian direka bentuk, berstruktur dan sukar dilaksana. Ia menyediakan sambungan jalur lebar berkelajuan tinggi melalui pemasangan kabel gentian optik 130 km dan peralatan telekomunikasi di daerah Sebauh. Projek di bawah program Sarawak Menghubung Kait Bandar, Luar Bandar dan Negara ini merupakan komitmen yang ditetapkan Kerajaan Sarawak untuk menyediakan sambungan internet berkelajuan tinggi kepada masyarakat luar bandar. Tambah Premier melalui projek POP ini, ia telah meliputi 60 tapak luar bandar, merangkumi 52 rumah panjang, 6 buah sekolah, 2 institusi pengajian tinggi dan 2 pejabat kerajaan. Malah, lebih 7,000 penduduk menikmati faedah tersebut secara percuma dengan subsidi kerajaan dianggarkan lebih 3 juta ringgit. Sementara itu, di Rumah Layuh, 138 komuniti menikmati sambungan internet percuma dengan kelajuan 30 Mbps. Melalui inisiatif itu, 138 komuniti tempatan di Rumah Layuh kini menikmati internet percuma sambungan 30 Mbps. Penganjuran Festival Air Sibu Jaya mendapat sambutan memberansangkan sekaligus mengeratkan lagi institusi keluarga Malaysia. Menurut Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, penganjuran kali ketiga acara ini menampilkan pelbagai acara yang dijadikan sebagai aktiviti bersama keluarga. Beliau yang juga Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan memberitahu festival air ini merupakan satu-satunya yang diadakan di Sarawak dan disifatkan sebagai acara yang unik dan perlu diadakan setiap tahun. Saya dapat melihat yang hadir pada hari ini adalah ibu-ibu bapa yang membawa anak-anak kecil. Anak-anak kecil yang sedikit sebanyak akan mengeratkan lagi institusi keluarga. Ya, sedikit sebanyak akan memberi kemeriahan kepada penduduk tempatan, akan menjadi satu kenangan perbualan kepada orang kawasan ini. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan perasmian acara Festival Air di Sibu Jaya. Bagi penduduk Sibu Jaya, penganjuran acara ini amat dinanti-nantikan untuk memperkenalkan Sibu kepada pelancong luar. Ia patut diadakanlah setiap tahun masa cuti sekolah macam ni untuk kita release tension lah kepada anak-anak kita yang selama ni dah bersekolah, jadi ada masanya mereka patut bersukaria di sinilah bersama keluarga sambil merapatkan silaturahim antara keluarga. Kami rasa happy lah dapat membawa family join pesta Air Sibu Jaya tu sebab amat tu kan PKP, jadi tahun tu dapat ikut, jadi kira enjoy lah kami orang sekeluarga, mak baby. Pusat Pengajian Tinggi yang menawarkan bidang teknikal dan kemahiran diseru mendekati pelajar-pelajar yang meminati bidang itu untuk menawarkan peluang pengajian kepada mereka. Timbalan Menteri Pendidikan dan Inovasi Dr. Anwar Rapai berkata, langkah ini perlu memandangkan golongan pelajar ini mungkin terlepas program pameran pendidikan yang diadakan di tempat mereka. Ujarnya kumpulan pelajar ini perlu didekati bagi memberi pendedahan berkaitan peluang melanjutkan pendidikan dalam bidang kemahiran dan pembangunan bakat.
kita mendapat maklumat ataupun data mereka ini daripada setiap sekolah-sekolah menengah di seluruh negeri Sarawak, dan supaya data ini dapat disalurkan kepada institusi ini, dan institusi ini terus approach secara mendekati mereka secara fizikal, bukannya secara maya, tetapi ataupun bukan secara berbentuk education fair ini, tetapi terus berjumpa ibu bapa dan mereka sendiri dan menawarkan on the spot untuk kursus-kursus yang mereka minati. Dr. Anwar yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Dunangka ditemui ketika melawat ruang pameran institusi dan pusat pengajian teknikal di Pameran Pendidikan Anjuran Persatuan Pemikir Dayak Sarawak dengan kerjasama Pusat Khidmat Duntamin. Sepatutnya pendedahan ini terus dilakukan pada masa hadapan. Kerana pada masa sekarang, pelajar-pelajar dia tidak boleh bergantung sepenuhnya dalam kelulusan akademik. Sekarang kita bidang yang lebih terbuka dalam mendapatkan pekerjaan dan juga gaji yang setimpal dengan kemahiran yang mereka miliki. Pada pameran itu, antara agensi terlibat adalah Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional dan Yayasan Sarawak yang memberi pendedahan kepada pelajar tentang bantuan kewangan untuk melanjutkan pelajaran. Baik, program pencarian bakat nyanyian Carta Bakat Radio CBR Limbang FM musim kedua Anjuran Radio Televisyen Malaysia RTM Limbang hari ini diadakan di Lawas. Menurut penerbit program Azmain Aji atau DJN, CBR merupakan salah satu platform bagi para peserta menyerlahkan bakat nyanyian selain mendekatkan stesen penyiaran itu dengan pendengar. Tambah beliau lagi, CBR kali ini bakal menampilkan kelainan yang mana tidak hanya memfokus bidang nyanyian, bahkan turut melihat kelebihan bakat yang dimiliki oleh peserta. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas uji bakat CBR musim kedua di Hotel Seri Malaysia Lawas. Manakala bagi peserta yang menyertai uji bakat itu menyambut baik dan memberi reaksi yang positif. Saya harap dengan pencarian bakat ini dapat melahirkan banyak generasi-generasi penyanyi di Lawas dan Limbang. Okay, saya sangat berterima kasih kepada penganjur kerana membuat CBR ini yang kedua lagi, dan saya berharap saya dapat mengasahkan bakat saya dalam bidang nyanyian dalam CBR ini. Uji bakat CBR juga akan diadakan di Auditorium RTM Limbang pada 24 September ini. Syarat penyertaan boleh melayari Facebook dan TikTok Limbang FM atau menghubungi RTM Limbang di talian 085 211 244. 4 orang penghuni sebuah rumah panjang di Rumah Juki Batu 15 Jalan Selangau Mukah bertindak pantas memadamkan kebakaran peralatan elektrik sebelum api merebak memusnahkan rumah panjang itu. Menurut kenyataan Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak, penghuni rumah panjang tersebut telah bertindak memadamkan kebakaran dengan menggunakan 5 unit alat pemadam api jenis debu kering seberat 9 kg sebelum jentera bomba tiba di lokasi. Kenyataan itu memaklumkan kebakaran tersebut berlaku pada pukul 11.08 pagi semalam melibatkan lampu suluh yang dicas kemudian ditinggalkan tanpa pengawasan. Kejadian tersebut yang berlaku di pintu nombor 14 daripada 40 pintu keseluruhan yang didiami seramai 265 penghuni itu bagaimanapun tidak melibatkan struktur rumah. Pasukan bomba tiba pada pukul 11.57 pagi dengan jarak tempat kejadian dengan balai bomba berdekatan adalah sejauh 55 kilometer. Seramai 200 orang sukarelawan menyertai World Clean Up Day anjuran Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU yang melibatkan sekitar Pasir Panjang di Kuching. Antara yang turut serta dalam aktiviti tersebut adalah Kejiranan Mesra DBKU, Cernikan Sarawak Sendirian Berhad dan penuntut-penuntut Institut Pengajian Tinggi Swasta. Sesi pelepasan disempurnakan oleh pengarah DBKU, Mohamed Haidir Abang. Antara pengisian program ialah pertandingan pengumpulan proging terbanyak dan cabutan bertuah. World Clean Up Day kali ini diadakan secara serentak seluruh dunia yang merupakan program tindakan sosial global tahunan yang bertujuan menangani masalah sisa pepejal global termasuk masalah serpihan marin. Baik saudara, perkembangan itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Silakan Sahi.
Terima kasih Buma. Baik, kita akan berhenti berehat seketika dan akan kembali selepas ini. Kebun Bandar, inisiatif Dewan Bandaraya Kota Kinabalu menghijaukan kawasan Ibu Negeri Sabah. Itu antara fokus dari negeri di bawah Bayu. Perincian lanjut bersama Rita Aloysius Malik. Ya, sahih. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK memulakan inisiatif menanam pokok buah-buahan di kawasan lapang taman-taman perumahan. Ia antara usaha DBKK memperkasa agenda bandar dan masyarakat mampan berkonsepkan kebun bandar. Menurut Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Norliza Awang Alip, 26 taman perumahan telah dikenal pasti bagi tujuan itu dan kerja-kerja penanaman dilaksana secara berperingkat. Antara spesies buah pilihan ialah takob bakob, mangga, rambutan, manggis, ciku, limau madu dan bambangan. Program ini adalah merupakan program di bawah Love KK Network dan juga apa yang kami panggil Yuk Tanam. So hari ini ada projek daripada Rotary Club Duyang di mana mereka menanam lebih 59 pokok bunga raya lah sempena memperingati Hari Malaysia. Setakat ini kita telah berjaya menanam lebih kurang pagi ini 4,980 pokok. Datuk Norliza menyatakannya ketika program Hari Penanaman Pokok sempena Hari Malaysia di Kota Kinabalu. Program turut mendapat kerjasama pemaju perumahan dan Hartanah Sabah Syarida yang menyumbang 100 pokok buah limau. Pelbagai aktiviti dianjurkan pelbagai pihak termasuk badan bukan kerajaan NGO sempena sambutan Hari Malaysia bagi memupuk semangat cintakan negara dalam kalangan rakyat. Di Sandakan, The Elopura Hotel turut sama mengambil inisiatif mengadakan program kayuhan Hari Malaysia sejauh 20 km sambil mengibar jalur gemilang. Program disertai 200 orang ini bertujuan memeriahkan lagi sambutan Hari Malaysia dan wadah mengeratkan lagi hubungan silaturahim dan perpaduan dalam kalangan rakyat pelbagai kaum. Alhamdulillah, kayuhan Hari Malaysia sangat memberangsangkan kali ini. Lebih daripada kayuhan Merdeka hari itu, ya, 150 dan kita mencecah sampai 200. Sangat membanggakanlah. Objektif kita tercapai dari segi membawa bendera, membawa bersabar, semangat kemalaysiaan, kemerdekaan tu ada pada diorang. Bersemangat untuk bersama-sama dengan program ini. Jadi kami selaku klub Sandakan Fit Bike turut juga serta untuk mengambil bagian dalam mengikut anjuran ini. Kan kita memang nampak bersemangatlah mengibarkan jalur gemilang kan. Sempena Hari Malaysia ni kami beramai-ramai berkayuh santai di dataran Bandar Sandakan ni untuk memberi semangat meraihkan Hari Malaysia. Semoga negara kita sentiasa dalam aman, damai, cemerlang, gemilang dan terbilang. Prominent Education and Skill Academy tampil dengan idea baharu bagi menyemarakkan lagi sambutan Hari Malaysia dengan menganjurkan program Spirit of Sabah. Antaranya dengan mengadakan bazar kraf tangan dan jualan makanan selain persembahan hiburan. Ketua Pegawai Eksekutifnya Paulina Henry memberitahu program bertujuan menonjolkan keunikan budaya di Sabah sekaligus memupuk semangat cintakan negara. Pada masa yang sama, event ini juga akan menjadi suatu event yang akan berterusan pada tahun-tahun yang akan datang juga. Jadi, dan event ini untuk saya bersama dengan Prominent Education akan membawakannya setiap tahun di dalam Spirit of Sabah dengan pelbagai tema-tema yang berlainan pada tahun-tahun yang akan datang.
Beliau ditemui RTM sempena program Spirit of Sabah di KDCA Penampang. Sementara itu, pengarah program Alistair Leonard berkata program ini merupakan wadah terbaik untuk menonjolkan bakat-bakat artis Sabah. Kami mengetengahkan lebih kepada unsur-unsur tradisional dan sebenarnya kita memberi peluang kepada artis-artis Sabah kita. Kita appreciate, kita menghargai bakat-bakat dorang. Kita sediakan satu stage yang besar untuk dorang dapat perform bersama-sama dengan kebudayaan yang lain. Tidak ketinggalan menyemarakan sambutan Hari Malaysia dengan cara tersendiri, Yayasan Dakwah Islamia Malaysia Yadim Sabah yang menyantuni 72 penghuni rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut. Menerusi program konvoi kemerdekaan keluarga Malaysia, Yadim, lebih 20 anak muda menjayakan aktiviti membersihkan kawasan sekitar rumah kebajikan berkenaan. Pengarah Yadim Sabah, Ustaz Muhammad Akmal Othman memberitahu pihaknya sentiasa aktif turun padang membantu mereka yang memerlukan, khususnya golongan rentan dan B40. Justru konvoi tersebut sebagai tanda peringatan sesama ummah agar terus menghargai dan menyayangi orang tua serta tidak mensia-siakan mereka. Program dilakukan serentak di seluruh negara namun dalam skala pemilihan lokasi berbeza. Turut berlangsung penyampaian bantuan wang tunai dan keperluan harian kepada penghuni. Rezeki dipanjangkan umur, kita akan menjadi orang tua satu masa dan begitulah kehidupan kita ni, kita mau berbuat baik, berbuat ihsan di antara satu sama lain. Gembiralah. Sebab kamu ada datang, kami gembira. Berterima kasih. Kamu ingat kami. Ya, gembiralah Hari Malaysia, Hari Merdeka. Saya berdoa semua kita mau panjang umur, mau sihat. Sihat selalu. Kawasan Sri Pritchard ini biasanya selalu kita santuni, selalu kita kunjungi. Kita juga selalunya masuk ke kawasan Sri Pritchard ini bersama NGO bagi memastikan mereka ini tidak tertinggal daripada segi sumbangan ataupun kerja-kerja amal. Memang sangat bererti bagi kami, terutama untuk warga tua yang berada di sini, di mana para warga tua ini sememangnya memerlukan perhatian. Sudah semestinya sangat mengembirakan hati, menceriakan hari warga tua kami yang ada di sini. 500 penunggang motosikal mendapat manfaat isian minyak petrol percuma menerusi program Sini Kamubah sempena sambutan Hari Malaysia. Program dianjurkan Pejabat Dewan Undangan Negeri Dun Kukusan dengan kerjasama Persatuan Kaki Tangan Hospital Tawau. Bercakap kepada media, Ahli Dewan Undangan Negeri Kukusan, Rina Jainal berkata, program membuktikan keprihatinan kerajaan meringankan beban mereka yang menyediakan perkhidmatan penghantaran makanan. Ia juga sebagai tanda penghargaan kepada mereka yang memberi perkhidmatan terbaik semasa Perintah Kawalan Pergerakan dikuatkuasakan akibat pandemik COVID-19. Selama 2 tahun itu kita perhatikan sebenarnya rider-rider inilah yang banyak bergerak dan turun keluar yang memerlukan khidmat mereka, dan mereka ini adalah salah satu tanda solidariti kami kepada para rider ini sempena Hari Malaysia, juga untuk menyemarakkan Hari Malaysia adalah hari yang sesuai untuk memperingati jasa-jasa mereka. Sabah mengutip 14 pingat emas, 7 perak dan 8 gangsa melalui acara olahraga dan balapan dalam Kejohanan Olahraga Pendidikan Khas Peringkat Kebangsaan 2022 di Stadium Bukit Jalil, Kuala Lumpur baru-baru ini. 19 atlet murid berkeperluan pendidikan khas mewakili Sabah dalam kejohanan ini. Antara yang menyinar kali ini, atlet lontar peluru Muhammad Syazwan Willian yang berjaya mencipta rekod baharu kategori 12 tahun ke bawah. Saya rasa happy lah. Apa yang saya telah memecahkan rekod dalam acara lontar peluru bawah 12 tahun. Saya akan mendapatkan peluang untuk pergi ke peringkat yang lebih tinggi. Alhamdulillah, syukur kepada Ilahi
inilah hasil perjuangan kami selama 3 bulan rasanya, dari bulan 6 lagi. Training non-stop. Lepas tu si Sazwan ni, yang atlet ni, dia berjaya memecahkan rekod daerah Beaufort dengan memegang rekod Sabah sekarang untuk kategori MSSM dengan pendidikan khas. Kita merasa berbangga di mana seorang pelajar yang berasal daripada Dun Lomadan, beliau telah pun dapat melakukan satu lontaran yang sangat cemerlang, memecah rekod kebangsaan. Baik, sekian perkembangan dari negeri di bawah bayu. Berita seterusnya kita kembali bersama Sahih. Silakan. Terima kasih Rita. Pemimpin tempatan di Labuan diseru memberi penjelasan sebaiknya mengenai perancangan dan dasar kerajaan kepada masyarakat. Ahli Dewan Negara, Senator Datuk Bashir Alias berkata, tindakan itu penting bagi menangkis sebarang dakwah yang disebarkan pihak tidak bertanggungjawab. Jika dibiarkan, ia boleh menggugat keamanan negara. Beliau yang juga pengerusi Perbadanan Labuan berkata, kewujudan media sosial dalam era digitalisasi bukan hanya membawa kelebihan, malah keburukan termasuk disalahguna untuk memutarbelitkan fakta. Inilah sebabnya kita memerlukan ketua-ketua komuniti, khususnya di wilayah Pusat Labuan, untuk memastikan semua usaha kerajaan dalam membantu rakyat itu dapat disampaikan kepada mereka-mereka di bawah sana. Beliau berucap pada Majlis Aspirasi at Merdeka Keluarga Malaysia 2022, anjuran Jabatan Penerangan Japan Labuan bertujuan menghargai pihak terlibat menjayakan pengisian sambutan Bulan Kebangsaan dan kibar jalur gemilang di wilayah berkenaan. Mempermudahkan proses pembayaran tuntutan subsidi supaya petani-petani ataupun peternak-peternak dapat menerima kemudahan ini tanpa banyak masalah. Antara yang telah diperbaiki, yang telah dilaksanakan ialah termasuklah membenarkan bayaran pendahuluan tuntutan khususnya bagi peternak-peternak kecil dan sederhana. Kerana mereka diberikan peluang untuk mendapatkan bayaran pendahuluan sebelum tuntutan penuh diperolehi. Kembara Riuh Keluarga Malaysia KRKM edisi keempat yang berlangsung di Kelantan iaitu Riuh Sokmo masuk hari kedua. Program dijayakan pelbagai agensi bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia, meriah dengan kehadiran pengunjung yang teruja menyertai aktiviti disediakan. Untuk perkongsian lanjut, kita terus bersama Fikri Zaib di Stadium Mini Majlis Daerah Ketereh, Kota Baru. Baik, terima kasih. Apa yang dapat saya gambarkan, suasana di Kembara Jelajah Riuh Sokmo ini cukup meriah, dan antara agensi yang turut sama mengambil bahagian dan memeriahkan sepanjang Riuh program ini adalah Jabatan Penerangan Negeri sendiri. Hari ini atau petang ini saya bersama dengan pengarah untuk membicarakan mungkin ada serba sedikit acara-acara atau program yang telah diatur oleh pihak penerangan sendiri. Jadi macam mana sepanjang 3 hari inilah penglibatan Jabatan Penerangan sendiri sepanjang program ini? Baik, terima kasih saudara Fikri. Alhamdulillah kami Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Kelantan turut terlibat dalam edisi Riuh Sokmo pada kali ini yang diadakan di Mini Stadium Padang Majlis Daerah Ketereh, Kelantan. Kita Jabatan Penerangan, kita terlibat dengan mempromosikan program Riuh ini. Sudah seminggu kita berada di lapangan melalui kenderaan unit bergerak kita mewawarkan melalui apa yang kita namakan sebagai IOW Info on Wheel berkenaan dengan perkara yang akan berlaku di Padang Majlis Daerah Ketereh ini. Itu satu. Yang kedua, di sini bermula daripada semalam, hari ini dan juga esok kita sedang melaksanakan pertandingan bintang patriotik kenegaraan yang mana kita nak cungkil bakat-bakat daripada kalangan masyarakat setempat. Yang kedua, kita di reruai ataupun booth kita ni, kita menyediakan perkhidmatan sudut foto boom. Foto boom ini orang ramai boleh datang untuk mengambil foto masing-masing dan kita menyediakan perkhidmatan, kita print percuma gambar tersebut.
orang Kelantan panggil cuci gambar, selalu on the spot di sini, dan gambar itu akan kita berikan kepada individu yang mengambil gambar di sini. Cuma kita minta kerjasama supaya individu tersebut like dan share Facebook Jabatan Penerangan Malaysia dan juga Merdeka 360. Selain daripada itu, kita juga buka kaunter pendaftaran aktivis at Japan. Aktivis at Japan ini ialah aktiviti kesukarelaan terutamanya kepada generasi muda, belia, lelaki dan perempuan untuk turut sama menyertai aktiviti anjuran Jabatan Penerangan dan juga kerajaan. Kita adakan hubungan strategik dengan orang ramai untuk sama-sama kita menyebarluaskan dasar-dasar kerajaan. Okey, seruan lah, sedikit seruan. Masih lagi berbaki sehari, mungkin esok, hari ni esok. Jadi mungkin seruan daripada Cik Aswadi lagi lah. Rebutlah peluang macam mana? Ya, kepada adik kakak kita lah, warga Ketereh, rakyat Kelantan, keluarga Malaysia, negeri Kelantan ini, pakat mari ramai-ramai. Malam ini berlangsungnya perasmian program oleh Yang Berhormat Menteri Komunikasi dan Multimedia, Yang Berhormat Tan Sri Anwar bin Haji Musa pada malam ini, dan ada persembahan menarik oleh artis-artis tempatan. Kita ada Ramli Sarip, Faizal Tahir, dan kita ambil peluang ini untuk bertemu beramah mesra dengan pemimpin kita yang tentu saja program ini memberikan limpahan rezeki kepada warga Ketereh dan warga Kelantan secara khususnya. Ya. Terima kasih Cik Aswadi kerana sudi bersama berita pada petang ini. Jadi itu saja perkongsian yang langsung dari Ketereh daripada saya. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Jom ramai-ramai ke Kembara Rio Sokmo di Kelantan pada 16 hingga 18 September bertempat di Stadium Mini Majlis Daerah Ketereh, Kelantan mulai 10 pagi hingga 10 malam. Meraikan industri kreatif tempatan, nikmati pelbagai persembahan seni budaya dan moden masyarakat Malaysia. Anda juga boleh menyertai bengkel kreatif secara percuma. Persembahan artis tempatan menampilkan kumpulan Wings, Datuk Ramli Sarip, Faizal Tahir, Kugiran Masdo dan ramai lagi. Pertandingan lawan gasing dan terbang wow. DJ Corner Kelantan FM. Siaran langsung Selamat Pagi Malaysia. Kedai pop-up serta anda bakal memiliki hadiah cabutan bertuah termasuk motosikal untuk dimenangi. Pastikan anda patuhi SOP terkini. Kembara Rio Keluarga Malaysia dibawakan oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia melalui My Creative Ventures. Ikuti Instagram Rio in the City untuk maklumat lanjut. Jumpa di sana. Bagi menyemarakkan sambutan Hari Malaysia 2022, Jabatan Muzium Malaysia kembali menganjurkan program Denai Malam at Muzium Negara. Apa pengisian menarik bagi edisi tahun ini? Untuk perinciannya, kita bersama Faiz Syahirah Nizam. Ya, Syahi. Denai Malam at Muzium Negara 2022 diadakan selama 2 hari mulai semalam. Pelbagai pengisian menarik yang mengangkat seni budaya dan warisan tanah air disediakan kepada pengunjung. Antaranya persembahan wayang kulit dan dikir barat, pertandingan memasak roti jala merdeka dan bengkel membuat bunga rampai. Paling mencuri tumpuan adalah glamping at Muzium Negara. Sebelum ini, acara perkhemahan di perkarangan muzium itu hanya untuk pelajar sekolah. Namun, tahun ini penyertaan turut dibuka kepada ibu bapa. Daripada feedback yang kita dapat daripada pelajar dan juga ibu bapa, mereka merasakan yang ibu bapa pun ada menyatakan hasrat untuk bersama-sama dengan pelajar-pelajar ataupun anak mereka untuk belajar di muzium itu sendiri. Kalau ikutkan kita dapat memang lebih daripada 100 penyertaan, tapi disebabkan kita melihat dari segi logistik dan juga ini first time kita buat, kita nak tengok apa kekurangan dan sebagainya, jadi kita hadkan kepada lebih kurang dalam 30 kemah yang mana terdiri daripada 60 orang lah peserta lebih kurang. Bagi para peserta, peluang berkhemah di Muzium Negara meskipun hanya 1 malam saja telah memberikan mereka satu pengalaman baharu yang luar biasa.
Saya sebenarnya salah satu sukarelawan untuk Museum Negara. Jadi memang dah biasa ke sini setiap minggu, setiap bulan beberapa sukarelawan akan buat tour untuk para pelawat yang datang ke museum lah. Jadi memang dah biasa dengan suasana ni, tapi tak pernah bermalam di museum. Jadi bila ada peluang untuk glamping ni, saya pun nak join lah. Bila saya ternampak kat laman Sosial Museum Negara, nampak ni pengalaman camping ni sesuatu yang menarik lah untuk keluarga saya datang. So masa saya pun daftar lah, dapat dipilih. So boleh membuat pendedahan untuk sekeluarga kita mencuba pengalaman di camping di Museum Negara. Mengambil kira sambutan baik yang diterima, Jabatan Museum Malaysia bercadang meneruskan program Denai Malam at Museum Negara pada masa hadapan. Dan bagi menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan 2022, Pertubuhan Ikram Malaysia bersama Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional menganjurkan Karnival Kita Anak Malaysia Kami. Program berlangsung di Universiti Teknologi Malaysia UTM Ibu Negara dijayakan 20 NGO yang menyediakan pelbagai pengisian menarik kepada pengunjung. Ditonjolkan budaya-budaya dan juga acara-acara yang dijalankan oleh kawan-kawan Malaysia. Lepas tu kita ada silat tadi, kita ada wushu, kita ada sambalam yang India tu, kita ada tarian-tarian yang tradisional seperti zapin dan juga di kalangan cinta di Tai Chi dan sebagainya. Ini untuk menyatakan bahawa rakyat Malaysia ini walaupun dia berbeza dan berbagai bangsa dan budaya, tapi kita tetap teguh bersama. Alhamdulillah tahun ini adalah merupakan tahun di mana kita dah lepas PKP. Jadi dalam tu ini kita dah lama tak bersama, dan jadi pada karnival ini memang merupakan bukan hanya satu acara yang ditunggu-tunggu oleh Al-Ikram, tetapi seluruh masyarakat. Beralih ke perkembangan Sukma 2022, 4 pingat emas jadi buruan kontingen memanah dari setiap negeri membabitkan acara 50 meter kompaun individu lelaki dan wanita serta 70 meter recurve individu lelaki dan wanita. Untuk perkembangannya, kita bersama Amirul Aizat Muhammad Syafi di Stadium Universiti Sains Islam Malaysia Nilai Negeri 9. Amirul, silakan. Baik, untuk makluman anda, pada ketika ini sedang berlangsungnya sesi kelayakan kedua bagi kategori 70 meter recurve lelaki dan wanita bagi menentukan pemilik 2 lagi pingat emas pada hari ini. Bagi sesi kelayakan pertama, petang ini dilihat atlet dari Selangor, Haris Iskandar Zainal Habsahli sedang menduduki tempat pertama dengan mata 3.30 bagi individu lelaki. Manakala individu wanita, atlet wilayah persekutuan Alia Kursiah Mazlan yang sedang menguasai kedudukan teratas dengan selesa apabila meninggalkan atlet lain dengan mata 3.17. Untuk makluman juga, pada sebelah pagi tadi, kategori 50 meter compound lelaki individu telah menyaksikan atlet Selangor Muhammad Alif Aiman Muhammad Hasri berjaya merangkul pingat emas dengan mata 6.97, manakala pingat perak diraih oleh atlet Terengganu Muhammad Syafiq Mat Arifin dan gangsa menjadi milik atlet Selangor Nik Ahmad Daniel Muhammad Kamaruzaman. Bagi kategori wanita pula, pingat emas berjaya diraih oleh atlet Johor Nurakilah Khairul dengan mata 6.92, manakala pingat perak menjadi milik atlet Penang Kayal Vili dan gangsa diduduki Pahang Maziatul Amira Natasha Mahadi. Baik, saya kira itu saja yang dapat saya kongsikan kepada anda ketika ini pada acara memanah Sukma ke-20. Jadi perkembangan akan terus kami bawakan kepada anda dari semasa ke semasa dan teruskan bersama RTM. Kita kembali ke studio. Silakan. Baik, ini pula saingan olahraga Sukma melibatkan acara akhir lompat kijang lelaki. Atlet lompat kijang kebangsaan Andrea Anwar menepati ramalan apabila berjaya meraih pingat emas acara tersebut. Dalam saingan akhir tersebut, Andre meraih pingat emas selepas mencatat jarak lompatan sejauh 16.43 meter. Pingat emas tersebut membolehkan Andre menambah koleksi pingat emas buat kontingen Sabah.
Pingat perak menjadi milik atlet Selangor Muhammad Izul Hanif Muhammad Rafi yang mencatat 15.56 meter. Sementara itu, atlet Sarawak Brandon Ting Lee King melengkapkan podium acara lompat kijang menerusi pingat gangsa dengan catatan 15.14 meter. Sementara itu, dalam acara merejam lembing wanita menyaksikan pingat emas menjadi milik atlet Sarawak Eng Jin Yuan. Lebih membanggakan, pingat emas diraih Jin Yuan itu diperoleh menerusi catatan ketika percubaan pertamanya. Dalam aksi tersebut, beliau mencatatkan jarak sejauh 43.45 meter sekaligus membolehkan Jin Yuan membantu kontingen Sarawak menambah koleksi pingat emas Sukma 2022. Pingat perak menjadi milik atlet dari Pulau Pinang Pavitra Devi, manakala gangsa berjaya diraih seorang lagi atlet Sarawak Farisha Atira. Lebih 100 pelukis tempatan bergabung mempamerkan karya masing-masing sempena Asia Art Show 2022. Menurut pengasasnya, Hazrita Muhammad Hatta, penganjuran pameran itu bagi meningkatkan keupayaan membeli seni catan, karya kreatif dan seni tampak dalam kalangan rakyat Malaysia. Bertempat di Hotel Royal Chulan, Kuala Lumpur, Asia Art Show berlangsung selama 2 hari bermula hari ini. Berkonsepkan pamer dan jual, orang ramai boleh membeli karya-karya yang dipamerkan dengan harga serendah RM50 sehingga RM10,000. Lukisan sangat subjektif. Kadang-kadang ada masa kita menjual terlalu banyak abstrak. Ada masa kita menjual realism. Saya rasa puratanya di Malaysia abstrak dan impression amat diminati. Realism dan semi-realism ni pula dia ada target-target golongan tertentu yang meminatinya. Asia Art Show 2022 juga merupakan penambahbaikan dari program Art Market Malaysia. Malah turut menjadi platform kepada pelukis generasi baru untuk mereka berkongsi karya mereka kepada orang ramai. I like to put my work out there and hopefully gain some inspiration by looking at other people's art as well. I have Starry Mantle, which is also done with acrylics, and then this is Colorful Black Hole, which is alcohol in inks. The Canyons is also acrylic, and the last one is The Woman, and she's done in graphite. I punya artwork untuk Archa 2D sculpture, Archa 2D, dan I banyak buat theme abstract ataupun bunga. So, I punya artwork kalau you tengok semua ni yang dekat sini dia berdasarkan bunga-bunga, ciri-ciri bunga dalam bentuk Melayu. Dia ada macam influence dengan batik painting. Tapi dalam 2D sculpture punya approach lah. Asia Art Show kali ini juga melibatkan pelukis dari luar negara seperti Indonesia, India, Pakistan, Iran dan Filipina, termasuk pelukis orang kurang upaya OKU dari Pusat Latihan Perindustrian dan Pemulihan PLPP Bangi. Kita orang seramai 4 orang pelajar dari PLPP. Hari ini kita orang telah terpilih untuk join pameran Art Show ini dan mungkin akan cukil lebih banyak pangkat kita orang yang selama ni kita mungkin tak berapa mahir, tapi alhamdulillah hari ini dengan pameran hari ini kita orang dapat belajar lebih lagi lah. Asia Art Show 2022 menyasarkan 200 jualan seni catan, karya kreatif dan seni tampak sepanjang program itu berlangsung. Sekian paparan berita wilayah barat, kembali bersama Sahi. Polis Perak mengesahkan menerima laporan mengenai pergaduhan di Mengelembu Ipoh yang tular di media sosial. Ketua Polis Daerah Ipoh ACP Yahya Hassan dalam kenyataannya berkata kejadian tersebut berlaku berhampiran sebuah kedai makan di Bandar Baharu Mengelembu semalam.
Mangsa seorang lelaki warga asing luka di kepala dan tangan akibat dipukul 3 lelaki warga tempatan menggunakan kayu dan kerusi. Polis kini telah mengenal pasti identiti suspek terlibat dan sedang giat mengesan mereka yang masih bebas. Orang ramai yang menyaksikan atau mempunyai sebarang maklumat kejadian diminta menghubungi Balai Polis berdekatan untuk membantu siasatan. Lebih 30,000 golongan belia dan anak muda disasar memeriahkan Karnival Mesra Anak Muda Kamu at Karnival Lokian Old Rama yang berlangsung di Stadium Indra Mulia Ipoh. Karnival yang berlangsung selama 3 hari bermula Jumaat hingga esok itu merupakan sebuah karnival yang padat dengan program serta aktiviti untuk golongan belia khususnya dari negeri Perak. Menurut Wakil Kerajaan Negeri Azizul Hakim Abdul Karim, karnival bertujuan menterjemahkan segala aspirasi dan kreativiti dari sudut sosial, pendidikan, ekonomi dan pembangunan insan. Kita membawa satu program iaitu Karnival Mesra Anak Muda. Ini adalah satu platform di mana untuk kita menghimpunkan dan juga kita meraihkan kepelbagaian di kalangan belia di negeri Perak. Pelbagai program yang kita telah rencanakan, kita ada outdoor sport, kita ada lebih daripada 100 vendor marketplace, kita juga ada lebih daripada 60 pemilik syarikat untuk kita menawarkan pekerjaan. Beliau yang juga Ketua Pegawai Operasi Institut Darul Rizwan menambah, karnival itu juga menjadi platform bagi merealisasikan impian untuk mencapai hasrat Perak Sejahtera 2030. Antara pengisian menarik sepanjang program adalah Karnival Kejaya Perak Sejahtera yang menawarkan 10,000 peluang pekerjaan, kejohanan e-sukan, Bazar Lokian Old Rama, Vintage Festival, pertandingan BMX, persembahan artis dan lain-lain lagi. Turut berlangsung malam tadi adalah program Malam Belia Berselawat yang dihadiri Exco Belia, Sukan dan Komunikasi dan Multimedia Perak, Khairul Syahril Muhammad. Sukan pemotoran menjadi tumpuan dalam usaha menggalakkan aktiviti bersukan dalam kalangan golongan muda terutama di Perlis. Ke arah itu, satu kejohanan pemotoran Cup Cross Dewan Undangan Negeri PAU dianjurkan melibatkan 250 peserta. Program yang berlangsung di trek Cup Cross Bukit Mas berkenaan dianjurkan bersama Perlis Dirt Raider Motor Sport Club, Jabatan Belia dan Sukan Negeri, Majlis Sukan Negeri, Pusat Khidmat Wakil Rakyat PAU dan JPKK Kampung Rambai. Menurut Exco Negeri yang juga Adun PAU, Roziana Ahmad, program kali kelima itu menghimpunkan generasi muda dalam satu aktiviti gaya hidup sihat dalam usaha mengelakkan mereka terlibat dengan aktiviti tidak berfaedah. Kejohanan tersebut berlangsung dengan 4 kategori iaitu Cup Cross Terbuka, Cup Cross Standard, Cup Cross bawah 35 tahun terbuka dan CKD terbuka yang menawarkan hadiah tunai keseluruhan berjumlah RM4,000. Berita Wilayah 17 September 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Saya Sahih Samsudin. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.